Terima kasih Singapura atas pencalonan Wira di balik tabir anda. Masanya sudah tiba untuk anda buat pilihan. Layari sginvisibleheroes.com dan pilihlah Wira yang anda fikir wajar untuk menerima peks hadiah istimewa. Raikanlah wira-wira kita yang telah berjuang untuk Singapura. Undi Wira di balik tabir kegemaran anda sekarang. Mengapa jus berkah durian Belanda minuman terbaik untuk kesihatan anda? Biar pengguna jus berkah sendiri memberitahu anda sebabnya. Lebih bertenaga. Tahap kolesterol saya menurun. Tak memberi masalah kepada pesakit kencing manis. Ribuan pengguna mengamalkan minuman ini setiap hari. Mereka mengakui keberkesanan dan keselamatannya. Dalaman yang seimbang dan sihat bermula dengan jus berkah durian Belanda. This week on Kin. I wish I could start every day with you like this. So how's your day today? That depends on you. Hey, are you busy? I was thinking of taking you and Maxine out for lunch. I'm at a shopping centre now. James, do you know those apartments, Chateau Lafleur? I thought I saw Emily there. Kin, weeknights on 5. More episodes of Kin are available on demand for free on MeWatch. Brought to you by Mitsubishi Electric Starmex Air Conditioner. Sakuntalas, satu kali makan hari-hari mau. Sabuji, saya datang untuk makanan kegemaran saya. Sakuntalas, hantar rumah pun boleh. Yo. Ibu pernah tanya, Liana nak adik tak? jamlah. Selamat berjumpa lagi. Rancangan Beijing hendak menguatkuasakan satu undang-undang keselamatan di Hong Kong mencetuskan kemarahan para penduduk wilayah khas China itu. Sejumlah aktivis datang ke pejabat hubungan China di Hong Kong bagi menyuarakan bantahan mereka. Saranan bagi undang-undang keselamatan di Hong Kong itu diserahkan kepada Parlimen China pagi tadi. Ia bertujuan mengadakan mekanisme penguatkuasaan di Hong Kong dan Macau bagi menjaga keselamatan negara. Rang undang-undang itu dijangka mengharamkan perbuatan menghasut, campur tangan asing dan pengganasan. Pemerintah Hong Kong menyatakan rang undang-undang tersebut tidak menjejas hak atau kebebasan para penduduk wilayah itu. Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin sedang menjalani kuarantin 14 hari berkaitan COVID-19. Langkah itu dilakukan selepas seorang pegawai yang hadir dalam mesyuarat kabinet pada Rabu lalu disahkan positif dijangkiti virus itu. PM Muhyiddin sendiri menjalani ujiannya pagi tadi tetapi disahkan tidak dijangkiti COVID-19. Sungguh pun demikian, beliau perlu menjalani kuarantin di rumah selama 14 hari. Semua orang yang hadir di mesyuarat kabinet itu juga diarah menjalani ujian COVID-19 dan melakukan kuarantin sendiri selama 14 hari. Di dalam negeri, terowong pembasmi kuman sedang diuji di beberapa lokasi di Singapura, termasuk kemudahan jagaan masyarakat di Singapore Expo. Yayasan Temasek menyatakan pakar-pakar masih menilai keberkesanan dan keselamatannya. Apabila seseorang melalui terowong ini, bahan pembasmi kuman akan disembur ke arah individu itu. Bahan tersebut sering digunakan dalam tisu basah dan syampu. Tetapi Temasek sedang meninjau penggunaan kimia lain dan bekerjasama dengan para pengkaji untuk menjalankan ujian sama ada sistem terowong itu dapat mengurangkan kuman. Pusat Mata Kebangsaan Singapura SNEC pula akan menilai sama ada bahan yang disemburkan tidak menjejas mata seseorang. ST Engineering pula akan meninjau jika seseorang menyerut bahan yang disembur itu adalah selamat dan keberkesanannya.
Aktivis Holven Hue memohon maaf kerana salah menuduh Menteri Tenaga Manusia Josephine Teo dan suaminya terlibat dalam rasuah berhubung pembinaan kemudahan jagaan masyarakat bagi para pesakit COVID-19. Hue merupakan orang kedua memohon maaf selepas Encik Donald Liu melakukannya semalam. Encik Wei mengaku bahawa catatan Facebooknya pada 16 Mei mengandungi tuduhan palsu yang tidak berasas. Dia sudah memadamkan catatan itu dan berikrar untuk tidak menerbitkan kenyataan lanjut tentang perkara ini. Kedua-dua lelaki juga perlu menderma $1,000 kepada dana bantuan pekerja asing. Menurut syarikat guaman yang mewakili kedua-dua lelaki itu, Encik Wei sudah mendermakan wang yang dituntut itu manakala Encik Liu tidak dapat melakukannya atas sebab-sebab peribadi. Encik Teo bagaimanapun bersetuju untuk memansuhkan syarat derma itu dan sebaliknya menawarkan bantuan kepada Encik Liu. Encik Wem dan Encik Liu menerima surat tuntutan daripada peguam Encik Teo Rabu lalu menuntut mereka menarik balik dakwaan bahawa keluarga Encik Teo meraih keuntungan kewangan selepas Serbana Jurong ditugaskan untuk membina kemudahan jagaan masyarakat itu. Suami Encik Teo adalah CEO Serbana Jurong yang dimiliki Temasek. Kementerian Kesihatan dan Pembangunan Negara juga menolak tuduhan berkenaan dengan menyatakan Temasek diminta untuk menyiapkan kemudahan tersebut kerana ia berupaya melakukannya dalam masa terdekat dan pada kosnya rendah. Saudara, Lebaran yang menjelang Ahad ini cukup istimewa bagi sepasang adik-beradik kembar kerana buat pertama kalinya mereka akan berhari raya dengan seorang anak. Anak yang masing-masing berusia 2 dan 5 tahun. Wartawan Afika Hussein mengupas kisah kebahagiaan berkembar itu. 9 tahun berkahwin, Encik Ashik Ashari dan Cik Zainal Zainal belum dikurniakan anak. Namun hari raya tahun ini kekosongan tersebut terisi akhirnya. Ini Irfan, anak titipan yang mereka jaga sejak Julai lalu. Memang tidak mudah mendapatkan kepercayaan anak kecil ini yang berusia kurang 2 tahun ketika pertama kali dibawa pulang. Namun berkat curahan kasih sayang cukup mendalam dari Encik Ashik dan isterinya, tawar yang Irfan kini mengisi rumah mereka. Ramadan sebelumnya agak sunyi sedikit. Ramadan tahun ini ada perbezaannya. Yang paling sebab bila kita lihat mereka senyum, ketawa, diorang happy. Anak titipan tak perlu wang dan ringgit. Mereka hanya perlu kasih sayang dari kami. Kanak-kanak seperti Irfan diletakkan di bawah jagaan sementara ibu bapa titipan atas sebab-sebab seperti didera atau tidak dapat dijaga dengan sempurna oleh ibu bapa kandung. Bagaimanapun bila tiba masanya, mereka akan dikembalikan ke pangkuan keluarga masing-masing. Bagi Encik Ashik dan isteri, walaupun tidak kekal, ia tetap satu keberkahan. Alhamdulillah, saya merasa gembira apabila mendapat tahu kembar saya pun dapat anak titipan juga. Kembar beliau iaitu Cik Nur Ashikin Ashari juga tiada anak walau sudah 14 tahun berumah tangga. Namun pada Januari tahun ini, permohonan beliau dan suaminya untuk menjadi ibu bapa titipan mendapat lampu hijau. Sekaligus mereka menyambut lebaran pertama bersama seorang anak. Pelbagai persiapan mereka lakukan untuk anak titipan berusia 5 tahun itu. Malangnya muncul pula circuit breaker. Pada mulanya rancangan kami untuk hari raya tahun ini adalah seperti biasa untuk berpakaian sedondon, untuk memperkenalkan anak titipan kami dengan saudara mara kami yang kita kunjungi. Namun kerana circuit breaker, kami hanya mampu untuk berpakaian sedondon dan menggunakan video call. Perangkaan rasmi Kementerian Sosial dan Keluarga menunjukkan sehingga Jun tahun lalu terdapat lebih 540 anak titipan seperti ini, naik hampir 40% berbanding Jun